beberapa hari sebelum ni saya ada buat sharing dekat Facebook dan saya bagi tahulah step by step nak bina laman web ni ialah yang pertama kita kena ada domain. Okey, domain tu ialah nama kedai seperti yang saya cakap. Dan hosting ialah space web kita, ataupun kalau dalam kehidupan seharian ni space kita ialah apa? Pen drive, hard disk, tapi secara cloudnya kita panggil dia web hosting. So bila dah beli domain dan hosting, domain kita boleh beli daripada syarikat lain, hosting boleh beli daripada syarikat lain, berbeza-beza tak ada masalah. Tapi kebiasaannya syarikat yang provide pembelian untuk kita beli domain, dia akan sekalikanlah untuk beli hosting tu. Okey, macam mana rupa web hosting? Okey, seperti yang anda boleh lihat sekarang ni, ini ialah web hosting. So, untuk masuk ke dalam web hosting ni, saya ada dia punya ID dan password lah. Okey, ID dan password ni di provider tadilah yang akan berikan. So, kita boleh reset lah nanti password, username dan password tu. Okey, tapi yang penting kena ingat, seterusnya, apa yang you all boleh nampak sekarang ialah file-file ataupun software. Kita tengok sini ada file, ada database, domain, email. Adakah kita kena tahu semua? So, untuk beginner, jangan tengok semua lah. Nanti kita akan pening. Okay. Yang paling penting sekali, file manager ni, bila you all tekan saja, dia akan pergi ke satu bahagian yang paling utama sekali lah dalam cPanel. Okay. So dalam ni nampak macam tidak boleh difahami kan. So jangan tengok semua, kita tengok pada public_html. So public_html inilah yang menempatkan file-file yang perlu ada dalam sesebuah laman web tu lah. Contohnya saya punya laman web tu ialah i4India. i4India News, laman web yang saya masuk pertandingan tu lah. Dan Alhamdulillah dia dapat tempat pertama daripada 12 institusi pengajian tinggi. Yang ni ialah seperti yang saya bagi tahu. So sebelum daripada kita buat installation, file-file yang you all tengok sekarang ni tak wujud. Okay, dia wujud selepas kita buat installation. So contohnya ni lah, saya bagi contoh berita.mmc2u.com ni ialah subdomain laman web saya juga, tapi saya kosongkan dia. So by default dia cuma ada bin ni saja. Okay, so kita akan upload file-file untuk buat installation. Okay, bahagian installation inilah yang selalu yang akan sedikit memberi sedikit kesukaran kepada beginner macam mana nak faham untuk buat installation. Sebab kalau kita tengok dalam YouTube, kebiasaan video yang diberikan tidak sepenuhnya ditunjukkan. Contohnya dia just buat installation saja. So orang tak tahu macam mana nak ada domain, macam mana nak kena ada hosting, macam mana nak buat installation. Okay. Okay. Selepas daripada kita masukkan laman web, file-file laman web tu, kita buat installation lah. Di sini nama dia installation, web installation. Ini saya dah terangkan pasal cPanel sedikit, dan you all kena tahu dalam control panel, dalam cPanel boleh ada banyak laman web. So contohnya saya klik pada file manager, dia akan pergi ke paparan yang macam ni lah. So dalam saya punya control panel ada laman web i4India News, ada laman web mmc2u.com, ada laman web sutranurani.com. Okay, ini ialah storage yang kita boleh faham secara mudah. Ini ialah storage untuk laman web. Macam mana kita nak control satu-satu laman web tu? Dia punya layout, dia punya template.
So kita tak control dia di sini, kita control di bahagian lain. Bila dah buat installation, so secara automatik kita akan dibawa ke bahagian ini. Okay, tadi kita dah ada login control panel kan, cPanel. Jadi yang ini ialah bahagian untuk control web tu secara satu persatu. So kita bukannya, kalau saya ada 3 laman web, so kita akan control dia satu persatu lah. Kita tak akan control guna ID dan password yang sama. Kan sebab dia ada domain yang berbeza kan. mmc2u.com ialah satu web yang lain. So sutranurani.com ialah satu web yang lain. Okay. Dan kita nak control satu laman web tu, kita kena ada ID dan password. So bila dah buat installation, kita akan dibawa ke bahagian ini. So platform yang saya gunakan ialah Joomla lah. Okay. So admin, ni saya punya ID lah. Admin. Alright. So saya dah setkan dia punya ID dan password. So inilah paparan sebenar macam mana kita nak control laman web. So kita tak akan masuk lagi di bahagian cPanel. cPanel kita akan sentuh kebiasaannya untuk buat maintenance ataupun kita nak buat installation web yang baru. Okay, kita tak akan tengok dia selalu lah. Dan selalu kita akan masuk ialah di belakang tabir ataupun kita panggil dia administrator untuk laman web tu. Okay, contohnya laman web dia pergi canggih macam mana pun, kalau platform dia Joomla, dia punya belakang tabir sama je, sistem dia, user, semua ni, menu-menu di atas ni sama saja, kecuali untuk SP Page Builder hanya ada pada web yang tertentu sajalah sebab kita install dia. Okay, dia adalah satu sistem yang lain untuk memudahkan you all buat laman web dengan cara yang lebih mudah. Kalau dulu saya more kepada guna modul dan artikel. So benda-benda modul, artikel, main menu ni dia kena ada satu pemahaman yang berbeza lah. Dia lain dengan SP Page Builder. Kalau you all gunakan SP Page Builder ni, yang mana template web tu, siapa yang nak boleh contact dengan saya lah. Okay, kalau beli dekat overseas, membership dia memang atas 1,000. 1,000 lebih. So siapa nak beli dengan harga yang lebih murah daripada tu, dan mungkin tak masuk akal harganya, boleh contact dengan saya lah. So macam mana dia punya paparan tu? So kita boleh tengok sikit. Alright, kita masuk pada SP Page Builder. Di sini ada Home, About India. So kita tengok laman web yang saya dah develop. I4 India News. Okay, Home, About India. So benda tu direct saja. Dia punya menu-menu ni. So lepas tu kita ada contact. Ada, nampak tak? Ada contact. Yang ni susunan dia boleh drag and drop. Dia tak ada masalah. So apa yang ada di bahagian main menu ni, kita dah setting dah dia punya kedudukan dekat bahagian menu, main menu. Okay, cuba kita tengok dalam home. Apa yang ada dalam home? So sekarang ni saya tengah buat buka di bahagian home kan, dalam web saya ni. Ni ialah bahagian home. Yang atas sekali kita ada, okay, saya tengah buka home. Atas sekali Joomla modul ni merujuk kepada slider. Betul tak? Atas sekali kita ada slider. Okay, ni ialah slider lah. Okay, selepas daripada slider, kalau kita tengok dekat SP Page Builder ni, atas ni ialah slider. So bawah ni dia akan pergi kepada about ni. Okay, so kataan about tu tak adalah dia muncul kat sini. Kita nak rename, nak bagi clue saja pada diri kita. Okay, about. Okay, dalam tu ada feature-feature dia, History of India. Contohnya kita nampak ada pencil ni. Ni kan ada tiga kotak ni. Dia merujuk pada 3 kotak ni lah yang di atas ni. Okay. So direct saja laman web sekarang ni, History of India. So dalam History of India, saya ada
URL lah. So maknanya saya punya bahagian ni boleh klik. Dia ada buat URL. Betul tak gambar ni ada di depan sekali yang nampak ni? Okay. Ni gambar dia. Alright. The Indian. So sama je lah. Bawah tu ada video. So yang ni coding untuk video. Kita boleh buat tengok source code dia. Okay, siapa yang tak reti coding tak perlulah nak pergi ke source code ni. Just tukar saja ayat yang difahami kat situ. Okay, jangan kacau coding dia. Alright. Nak buat dia punya style. Okay, kat sini ada bahagian style. Contohnya cara dia, movement dia. Rotate down ke. Ni ada drop down menu lah. Boleh pilih. So, bila dah siap edit, apply saja. Kita tak nak edit, kita cancelkan sajalah. Sama juga empty space. Kat bawah ni ada empty space. Then, I love my India ni merujuk pada saya masukkan coding. Okay. Saya masukkan coding daripada SoundCloud. So, kita boleh masukkan tu. Ini saya tak create sendiri. Kita dapat daripada SoundCloud tu. Okay. Alright. So, bawah dia, kita ada apa lagi? Okay. Bawah dia ada kedudukannya macam ni. Ada video. Ada 2 video. Dan ada teks juga. So, kalau kita tengok kat sini. Sini ada video. Video yang pertama. Dan di bahagian kiri, dah ada divider. Ni ada sedikit divider lah. Nampak ni. Okay. Ni divider. So, bawah tu ada video. Sebelah kanan ada teks. Sebelah kanan ni ada teks lah. Sama je lah. Okay. Kita tengok. COVID-19 pandemic in India. So, COVID-19 pandemic in India. Right. So, bawah tu ada teks yang lebih lanjut. So, inilah teksnya. Okay. Yang bawah ni ialah button. So, nampak tak? India coronavirus case ranks. India coronavirus case rank. So, dia punya susunan tu sangat mudah untuk difahami. Kalau kita rasa macam, lagu ni sepatutnya berada di bawah. So, boleh drag and drop saja, tak ada masalah. Sini. Okay, dan bila dah buat apa-apa perubahan, kita boleh save saja dan kita refresh lah laman web tu. Alright.